أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين، أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sadaqallahul Azim. Yang saya kasihi Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa, seterusnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mudah-mudahan dirahmati lagi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita, menolong kita, membantu kita untuk istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ini ala dinika wa ala ta'atik, di atas agamamu dan juga di atas ketaatan kepadamu. Sebab apa saya sebut begitu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Ta'ala sebut, fazkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Ingat dengan mematuhi hukum-hukum. Sekarang ni kita menunaikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Wajib menunaikan salat fardu, dan kita tidak meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah menunaikan salat secara berjamaah, yang merupakan amalan Nabi semenjak diutuskan menjadi rasul, semenjak difardukan salat itu, sehinggalah baginda di akhir-akhir hayat beliau tidak meninggalkan salat berjamaah itu. Jadi dengan sebab yang demikian, adhkurkum, kita ingat kepada Allah, kita mengharapkan, raja, mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Yang kita harap di sini ialah fazkuruni azkurkum itu. Oleh yang demikian, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat kepada kamu, ataupun supaya aku membalas kamu dengan kebaikan itu. Kata Imam Tabari, dan juga disebut dalam tafsir Ibnu Katsir dalam memperjelaskan makna fadhkuruni adhkurkum ini, Allah Ta'ala balas kepada kita kebaikan itu ada dua laba. Yang pertamanya ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan Covid yang menggila ini, kita boleh kata gila lah. Turun naik berlaku. Jadi kita harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah taala apa dia? Kasihan belas kepada kita, lalu diangkatkan bala ini. Yang penting kita kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dijawab pada ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah
dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan, perintah Allah, dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah menyertai ataupun Allah bersama, Allah menolong orang-orang yang bersabar. Jadi nak menghadapi ujian ini kita kena bersabar. Dan dalam masa yang sama jangan lupa tunduk sujud kepada Allah, mengaku akan kelemahan kita, pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat bahawa kepandaian manusia, kebijaksanaan manusia menyebabkan kita, terutamanya orang Islam, lupa bahawa ada kaedah yang diajar oleh Islam, iaitulah berdoa kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata kepada orang beriman. Kena minta, jangan sombong. Ibarat dia beginilah, kalau kita pergi ke haji, ambil haji ataupun buat umrah, kita tahlul yang pertama itu, kata guru saya Syekh Nuruddin, dia kata kalau kita tak cukup kepala seolah-olah kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Taala nak anugerah kepada kita setiap helaian rambut yang gugur ke tanah itu dihapuskan dosa. Begitu juga kan keadaan hari ini, Allah Taala sayang pada kita. Bukti apa Ustaz? Hujan sepanjang tahun ni. Sayanglah tu, rahmat dia. Cuma kita minta lah, jangan jadi banjir, bencana, wasuyul, yang kita doa tu. Suyul tu mana? Banjir. Bahasa kita, bukan bahasa Covid. Jadi kita kena minta dan jangan sombong. Sebab tu saya kempen ajak setiap masjid, setiap surau yang saya ajak, kita buatlah. Bukan banyak pun, sekali ya, sama ada lepas maghrib atau lepas isyak, sembahyang hajat, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat benda ini. Material tak apalah bagi mereka yang ada kepakaran tadi ni. Bukan kita nak menafikan ikhtiar ini sama ada dalam bentuk material ataupun spiritual, tetapi malangnya orang Islam hari ini lupa tentang spiritual itu. Apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis dia, tidak tertolaklah sesuatu ketentuan itu melainkan dengan doa. Maka kita mohon pada Allah agar diangkat bala ini. Kalau bersungguh Allah Ta'ala bagi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku bertanya kepadaku, sungguhnya aku dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan tunaikan permintaan, permohonan orang yang berdoa minta. Tapi dah kita tak minta. Kita ambil contoh Brunei tu, diarah terus baca Yasin, mayang hajat, baca Yasin, mayang hajat. Buka tengok Facebook ke apa yang berkaitan dengan Brunei. Minta menjadi wajib kepada jabatan-jabatan kerajaan. Kan? Masjid-masjid, jangan teradah baru kita nak angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta 2 rakaat satu malam, takkan nak teruk kau. Makan kopi pun lama. 2 rakaat tak lama. Buat tu imam buat. Kena minta, kita jangan sombong. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi ramai lagi bagus. Memang dalam hadis Nabi pun sebut, sembahyang seorang, sembahyang dengan 2 orang, lebih baik daripada sembahyang 2 orang. Kan? Lebih baik daripada sembahyang seorang. Sembahyang 3 lebih baik pada 2 orang. Dan lagi ramai lagi bagus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Kalau duk minta ni anak kita mai duk ulang minta kan kita tak bagi. Cemuih dengar mahang bagi. Gitulah.
Itu sebagai muqaddimah kepada kita pada malam ini. Buatlah setiap malam. Bukan nanti tunggu ustaz tu mai dia buat lagi. Jangan. Tuan-tuan pun boleh buat. Bacaan dia sunat saja. Sama ada kita nak baca Al-Kafirun ataupun kita nak baca ayatul kursi, terpulang kepada kita lah. Ikut tu imam nak baca apa. Jadi bagi kawan lain boleh baca sama lah. Dia kata tak payah, dia kata lepas surah Fatihah, Baqarah juzuknya pakai tinggal dia seorang. Kan? Pakai tinggal dia seorang. Baik, malam ni kita sambung fasal yang kelima. Betul. Kikir dan kasih kepada harta. Bab ke-7. Lajaklah. Mengasihi dunia. Dia tulis bab dalam dia tulis bab dalam saya dia tulis fasal. Kemegahan ke dunia. Mengasihi dunia. Baik. Habislah. Dah kata. Ni. Baik. Kita berhenti hari itu fasal yang ke-7 dalam saya punya ni, mengasihi akan dunia. Sayang ke dunia ni. Jadi sampai kepada dunia tempat perhumaan bagi akhirat. Kita ambil balik sikit di situ. Ketahuilah bahawa seperti dunia itu dicela, demikian pula dunia itu tempat perhumaan bagi akhirat, selagi engkau dapat mengetam di akhirat apa yang engkau tanam di dalam dunia. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Tempat cucuk tanam semai, padi dan sebagainya, nak ambil hasil dia di akhirat esok. Jadi daripada segala amalan yang baik. Sebab tu sahabat Nabi yang bernama Anas, dia kata antara benda yang boleh kita dapat pencen tak dan sampai di akhirat lagi dikubur, dia kata bina masjid. Benda yang kita boleh dapat pencen dikubur. Ibarat hari ini senang bahasa dia, mana amalan tu akan bantu kita. Antaranya ialah membina masjid. Kita nak bina masjid tak mampu. Mana ada duit juta-juta. Duit yang kita bagi orang buat tangga, orang duk naik mai sembahyang, itu pun dikira membina masjid. Kan? Begitu juga orang buat bendang, mengalirkan air. Buat sungai. Kalau kita buat bendang ni mengalir air kat orang. Tu pun juga pencen kita dalam kubur. Korek telaga tak korek dah lah ni kan. Jadi itu antara benda yang kita boleh jadikan ia sebagai amalan kita. Dan ia tempat mencari bekalan bagi perjalanan yang sangat panjang, iaitu perjalanan ke negeri yang kekal, kerana firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri, ketakwaan. Jadi had ni dibaca setiap kali Jumaat, khairuz zad at-taqwa. Hanya takwa saja dapat meloloskan diri kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain dah. Dan tiada binasa melainkan mereka yang dilalaikan oleh dunia daripada akhirat. Jangan menjadikan dunia itu melalaikan kita, seperti dalam surah Munafiqun
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan jadikan harta kamu dan anak pinak kamu itu melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebut dalam Quran, apa yang disebut dalam hadis, memang hak tu yang melalaikan manusia. Harta melalaikan, betul tak? Orang tak beringat pun kata nak jadi Covid ni. Tukar mewah tak kira. Ada orang beringat. Bila senang payah orang nak beringat. Ingat je oi. Kena tengok masa depan juga. Jarang. Mewah. Elang gaji 50,000. Mana nak dan ingat kira belanja acara 50,000 lah. Sebulan-sebulan hutang 10,000. Biasa aja. Biasa-biasa aja. Kan? Tak ingat. Tu makna dilalaikan harta tadi ni. Begitu juga anak pinak. Dan dilupakannya oleh segala kesedapan daripada perjalanannya. Seperti seorang yang musafir dalam hutan dengan orang ramai, maka ia melihat buah-buahan dalam hutan itu. Maka bersungguhlah ia memakan buah-buahan itu. Ibarat yang dibuat oleh musannif, hingga ketinggalan daripada kawannya. Makan boleh, kena beringat juga kawan tinggal tu. Saat dia nampak buah manggis, saat dia nampak musangking, saat dia nampak ni, nampak anu, ralik dengan tu, guru dia tinggal. Lepas tu nak keluar tak boleh, ataupun nak pergi tak boleh. Maka ia sesat dan diterkam oleh binatang buas. Itulah kita. Bukan dia tak bagi, bagi dunia ni dia bagi, tapi dengan dunia ini menyebabkan jadi penghalang kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata jangan tertipu dik syaitan. Ketahuilah bahawa siapa yang badannya berlumuran dengan dunia dan hatinya masih kosong, ia menyangka dia bersih daripadanya, nescaya ia telah ditipu oleh syaitan. Tak ada sembah akhirat tak mau langsung. Kalau dengar start mutu balik. Tak mau nak dengar. Sabda Nabi SAW, innama mathalu sahibid dunya kal mashi fil ma, hal yastati'u alladhi yamshi fil ma alla tabtalla. Kata Nabi, hanya sesungguhnya bandingan perumpamaan orang yang mempunyai dunia, menguasai dunia itu seperti orang yang berjalan dalam air. Adakah mampu orang yang berjalan dalam air itu untuk tiada basah kedua tapak kakinya? Tenggelam, bukan tekat basah dua tapak kaki, tenggelam. Ibarat dia macam tu. Diceritakan daripada Sayyidina Ali yang Allah muliakan mukanya, ia berkata, halaluha hisabun wa haramuha an-nar. Maksudnya yang halal daripada dunia itu sebab bagi dihisabkan, diperiksa. Memanglah harta kita. Cakap para sahabat alim ulama ni, dia ada fakta dia. Aina iktasaba wa fima anfaqa. Mana belanja di mana? Memang betul. Ditanya harta. Jangan kita buat hutang, lepas tu kita tanya ambil duit mana bayar hutang. Tuan-tuan ingat kan cerita tu kan? Tu bodoh dia panggil. Dia buat hutang, dia tanya orang bayar ambil hutang mana. La ilaha illallah, bayar hutang ambil duit mana? Yang hang hutang tak tanya ambil hang hutang berapa? Duit tu pergi mana? Tak tanya. Jangan jadi lagu tu. Banyak kali jadi ni. Pada hari kiamat, dan yang haram daripadanya itu sebab bagi siksa daripada api neraka. Cerak dah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan bahawa Nabi Isa alaihissalam melihat dunia pada rupa seorang perempuan yang tua, yang sangat huduh, yang memakai berbagai perhiasan. Maka ia bersabda kepada perempuan itu,
berapa orangkah suami yang engkau telah berkahwin dengan mereka? Menikah apa orang dengan mereka ni? Maka dunia itu menjawab, tidak dapat aku menghitung mereka banyak. Maka ia bersabda lagi, adakah mereka menceraikanmu atau mereka itu mati daripadamu? Maka ia berkata, aku punahkan sekalian mereka, aku yang hancur mereka. Maka Nabi Isa alaihissalam bersabda lagi, aku heran bagi suami engkau yang masih tinggal. Yang ada lagi ni, bagaimana mereka tidak mengambil teladan dengan sekalian suami engkau yang terdahulu. Nah, abang kata, hak mana bermegah dengan dunia tu telah ditelan oleh dunia tersebut, dan tidak satu pun yang mampu untuk menolong, membantu mereka. Tak ada pun, tak boleh bantu pun, tak boleh tolong pun. Sebab tu saya sebut bahawa kita ni nak turut orang, seseorang tu kena tengok juga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Diri dia dengan Allah, diri dia dengan Nabi. Ini tak pernah, Nabi tak pernah dalam kamus. Dalam kamus tu tak ada, dalam otak dia pun tak ada, tak pernah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi ini adalah pemberi syafaat. Jadi kalau orang tak mau, bagaimana Nabi nak bagi, ataupun bagaimana kita nak kenal orang yang tak mau kenal kita. Jadi makna dunia ni boleh, tetapi jangan dunia menguasai kita sehingga kita lalai daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana disebut dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, ketika mana Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku nak mensyukurimu? Macam mana nak bersyukur kepadamu? Kaifa ashkuruk? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, engkau ingat kepadaku, dan engkau tidak lupa kepadaku, itulah tanda engkau bersyukur kepadaku. Atadhkuruni wala tansani, engkau ingat pada aku dan engkau tak lupa pada aku, itulah tanda syukur. Dan kita hari ini, kita tak lupa Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala wajib atas kita. Dalam hidup kita ni, ibadat khusus sembahyang bang kita tak pernah lupa sampai masa kita tunaikan. Itulah tanda hamba yang bersyukur kerana Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Nikmat bernafas, nikmat boleh makan, nikmat mengecapi apa yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Orang lain tak boleh makan, kita boleh makan, alhamdulillah. Orang lain tak sihat, kita sihat, alhamdulillah. Jadi kalau ingat pada aku, itulah tanda syukur. Sebab tu saya kata, laba daripada ingat kepada Allah itu, Allah Ta'ala bagi rahmat dia dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mai ke masjid solat Jumaat, sudah tentu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh, 7 golongan yang dinaungi, tak rahmat lagi oleh Allah, di mana hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah pada rajulun, salah satunya qalbuhu muta'alliqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid. Dia tak boleh duduk di rumah, dia kena mai sembahyang jemaah, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keampunan. Tunggu solat, tunggu antara solat dengan solat, maksud dia masuk mai dia sembahyang, tunggu pula nak sembahyang, diberi pahala seolah macam dia sembahyang. Dan Allah Taala hantar malaikat kata kepada si fulan, ya Allah, ampunilah dosanya, Allah, ya Allah, berikanlah rahmat padanya. Tapi orang tak nampak juga. Pasal benar tak nampak, ghaibiat ni tak nampak. Mau kalau nampak ke atas kepala kita pun dia pijak, dia pulun nak meri. Dia tak nampak, tak payah.
Nah, baik, kita masuk fasal yang baru, fasal ke-8, membesarkan diri. Membesarkan diri. Nah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, penyebab yang boleh kita jadi takabur, besar diri ni, dia kata ada 7. Yang menyebabkan kita ni besar diri, dia kata ada 7. Yang pertamanya ilmu pengetahuan. Dia masuk melalui itu. Ini tambahan kepada tu. Yang pertamanya ilmu pengetahuan. Megah tunjuk. Megah kadang-kadang bukan megah tunjuk, megah habaq. Saya pun pelik. Ni ceritalah, ada orang mengaku kata dia pakar kekeluargaan, tapi rumah dia berantakan. Cerai habis cuci. Macam mana pergi duk mengaku pakar? Ataupun dia ni pakar dalam bidang kajian berkaitan dengan kanak-kanak, nikah benda. Ni pakar ke mana? Duk mengaku kata bidang kita tu. Tak bolehkah cakap lembut sikit? Ni yang saya duk belajar. Tak boleh cakap tu. Ni bidang saya ni. Nampak? Itu ilmu pengetahuan. You bidang apa you nak cakap tu? Dah sebut UI tu habis cerita. Yang pertama Imam Ghazali kata ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan lah orang tu boleh takabur. Jika sekira ilmu tadi tidak digunakan untuk membendung diri dia, untuk dia tawaddu', untuk merendah diri kepada Allah. Man tawaddu'a lillah rafa'ah. Orang yang tawaddu' kepada Allah akan diangkat darjat dia. Yang kedua, penyebab kepada membesarkan diri takabur ini ialah amal ibadat. Jaga tuan-tuan, kita duduk semayang pun dia kacau kau. Dia tahan rajin semayang, tak berhenti semayang. Lalu tak berhenti. Hui jalan tu. Kan? Amal ibadat. Tak kira lah kita jadi imam ke, kita jadi muazzin ke, boleh menyebabkan kita takabur. Kena ingat. Sebab tu kita selalu sebut sebelum nak sembahyang tu kita baca qul a'udzu birabbin binnas, supaya Allah Taala pelihara kita. Yang ketiga, keturunan. Yang menyebabkan orang takabur ialah keturunan. Yang ketiga. Betul tak tuan-tuan? Betul. Aku ni Said, minta maaf lah kalau siapa Said, contohlah. Hang bukan Said. Said hanya padan dengan Said saja. Keturunan. Keturunan ni dia bagus. Keturunan alim ulama bagus. Tapi kalau dia megah dengan keturunan itu, membesarkan diri sehingga menghina orang lain, itu adalah sesuatu yang dicela. Yang keempat, kecantikan dan ketampanan wajah. Segak, bahasa kita kata jangak. Di mabuk ni tak ada lah segak dia. Minum mayak pun nampak masuk kongkong. Tu dia nak abang segak sungguh. Kan? Memang orang segak, orang cantik ni dia mudah nak jadi riak, nak jadi takabur. Sedangkan itu adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tarik macam Covid tu lah. Senang je. Accident, habis muka. Hidung duk tani. Asal duk tani, main tak tani. Cantik bagi, tak ada cantik lah. Tapi apa yang nak cuba disebut oleh Imam Al-Ghazali ni ialah untuk nak bagi tahu kat kita ruang-ruang ataupun lubang-lubang. Nampak tak? Yang menyebabkan orang itu rasa dialah yang terbaik, dialah tercantik.
Yang kelima, harta dan kekayaan. Yang menyebabkan orang takabur. Hang tak ada duit. Dia kata macam tu, sudah dah kalau kita hak tak ada duit, berasa ke tulang sulbi tu. Nah. Hang tak ada duit dia tak. Harta dia. Kan? Dan kekayaan yang dimiliki olehnya. Harta kekayaan yang dimiliki olehnya. Tak ada seorang pun yang boleh bawa harta tersebut, kekayaan tersebut. Kalau tak dididik anaknya dengan agama, maka harta tadi menjadi orang kata apa? Siksaan. Ataupun menjadi suatu yang beban kepada dirinya. Baik. Kemudian yang keenam, kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan. Kita ambil contoh kapiak lah. Pada Donald Trump tu. Megah, takabur, cakap pun tak ada berlapik dah. Tuhan dia rentap. Kalah dengan Biden, dia kata Biden. Orang baca Biden, dia pun baca Biden. Biden pun Biden lah. Kalah pasal apa? Pasal Covid ya. Sebab dia tak mau pakai hak ni. Dia tak mau. Dia kapiak mana ada ikhtiar. Dia tak mau pakai mask. Tak apa, dia kebai. Junam. Allah Ta'ala kata tu'izzu man tasha' tuzillu man tasha'. Siapa pun tak kira kapiak ke Islam kan sampai masa junam. Wal'iyadu billah. Kau pelan kau lama jadi merian pula lah ni. Duk tak duk merian. Hak tu yang kita bimbang. Duk elok dah tu jadi merian. Yang ketujuh, banyak pengikut. Banyak pengikut. Pengikut. Ni ujian lah. Ujian pada orang tok gawa, tok pulu, tok guru, tok ustaz, tok apa semua orang ikut banyak. Tengoklah siapa like aku, tengok like aku berapa. Kan. Takat 100 tu tak sadut sembang lah. Tu kadang-kadang tu orang tak mau rakam kes tu lah tu. Jangan marah perakam sekalian. Adalah banyak-banyak faktor. Takut jaga hati kan. Banyak pengikut, teman atau sahabat. Karib yang berkedudukan tinggi. Tak mau tanya aku, entah aku kawan dengan siapa. Itu berlaku dalam masyarakat kita. Ni nak bagi tahu kepada kita, Imam Ghazali kata ni 7, saya katakan lubang yang membolehkan seseorang itu bangga dengan diri dia, takabur. Baru nak masuk tajuk, membesarkan diri keluarkan yang dicela. Takabur ni sifat Allah Ta'ala, layak bagi dia. Manusia hamba mana boleh. Ketahuilah bahawa membesarkan diri itu bila dia lihat dirinya lebih daripada orang lain dari sudut kesempurnaan sifat, dan ia melihat orang lain itu lebih hina daripadanya. Terus saya tengok kulit aku lah, tapi orang betina mau kat aku, hang tu gelap macam Bilal bin Rabah pun. Mana orang mau kat hang? Nampak tak? Dasar apartheid. Orang kata apa, hak dia Amerika lah, hak dulu kini selama-lama lagu tu yang muhung ya. Akan ada penghinaan kepada orang kulit hitam. Akan berlaku. Jadi kita orang Islam ni tak ada, benda tu tak ada. Pengukuran kepada orang tu hebat ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang siapa pun kalau tak takwa pada Allah, tak ada nombor tak ada. Mesti takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takabur, hinalah. Jadi jangan melihat orang lain lebih hina daripadanya. Sebab tu tuan guru, kita pun duduk dengar kan, tengah malam orang biasa jumpa dia pagi lah, pergi duduk cuci jamban, turun exit tu.
Sebab nak hilang sifat-sifat tu lah tu. Bagi tengok taik semua, tera ni alah hebat pun. Kan? Maka ia sebahagian daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Ia merupakan maksiat yang tersembunyi. Celah dan maksiat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabi'sa mathwal mutakabbirin." Maka seburuk-buruk tempat orang-orang yang sombong takabur ialah neraka Jahannam. Siapa? Haman, Firaun. Ni orang takabur ni. Kan? Dalam Quran dia kata apa? Tahu tak? Sungai mengalir bawah istana aku. Sembang apa? Mana ada rumah, sungai mengalir bawah istana. Bawah rumah. Mana? Takabur. Sabda Nabi SAW sebuah hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu idari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Rawahu Muslim, Ibnu Majah dan Abi Daud. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, kata Allah Ta'ala, kata ketinggian itu selendangku. Rida makna selendang. Dan azamatu, kebesaran itu ialah kainku. Takabur itu selendangku, kebesaran itu kainku. Maka siapa yang mencabut dan merebut padaku salah satu daripadanya, nescaya aku akan campak masuk ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Mana sifat dia? Layak bagi dia. Kita mana ada layak, tak ada layak. Kan? Sifat takabur, sifat kan? Mana ada layak bagi. Sebab tu kita perhati tengok COVID ni, dia bukan kena orang biasa-biasa, semua kena. Menteri pun kena, raja pun kena, siapa pun kena. Nampak? Allah Ta'ala nak habaq sama tu, bagi kita sedar. Kuala kawan tu, yang tak kena orang gila, mana ada orang gila kena. Patut dia kena. Orang gila mana tak ada kena. COVID tu mamai sampai kata, oh no. You no. COVID cakap orang putih tu. Tak masuk ke dia. Yang kena siapnya kita ni, wal'iyadzubillah. Jadi kibriya itu meninggikan atas yang lain dengan melihat kemuliaan bagi dirinya mengatasi orang lain. Itulah hak senarai. Sebab tu saya sebut senarai tadi ni. Dalam senarai tadi kita perhati tengok, kalaulah ada bibit-bibit atau nak ada bibit itu, maka kita hindarlah daripada diri kita, wal'iyadzubillah. Mesti ada, setiap kita ada kelebihan-kelebihan daripada hak yang pertama tadi sampai yang ketujuh tu, mesti ada. Jadi perhati tengok, selidik tengok, kok ada. Tuk parik bang. Kalau ada tuk parik bang. Azamah, itu keadaan sesuatu pada dirinya itu mulia, sempurna dan terkaya. Diri dia ni mulia, sempurna, terkaya. Lagi orang kata apa, lagi mencanak. Kan? Maka yang pertama itu lebih tinggi daripada yang kedua, kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang duk atas, habis sud dah. Dan yang kedua itu dengan kain yang dipakai di pinggang, duk di bawah. Kedua-dua sifat tersebut tidak layak langsung kepada manusia. Makna hadis ini bermaksud bahawa kedua-dua sifat ini ketentuan bagi Allah. Hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak patut kedua-duanya melainkan bagi Allah. Makna manusia tak layak pun. Sebab tu tak ada lah istilah dalam Islam ni sebut azim ke apa nama ulama tu, dia tak panggil ulama, panggil azim ke. Kan?
Dekat ulama saja. Nah. Seperti mana yang disebut dalam Quran. Kan? Seperti mana yang disebut dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Nabi kata ulama tu pewaris para nabi. Ulama ni sebenarnya jadi khadam, menyampaikan apa yang Allah Taala perintahkan. Kan? Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Dia sebut dalam Quran juga, disebut dalam hadis. Yang kata tu takat alim yang sebut, khabir tahu luar dalam, nyata dan tersembunyi pun orang tak sebut khabir. Orang tak pernah kata dia tu khabir. Ada. Dia tu alim yang sebut gitu ya. Maka sesiapa yang membesarkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut sifat Tuhan. Sebab tu Fir'aun dicampak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan, dimatikan, dengan air saja, bukan dengan yang lain. Sebab dia ada belakang, infrastruktur dia banyak, kekuatan ekonomi dia, sosial dia, politik dia banyak. Allah Taala matikan dia dengan ayat ya. Ayat dia tak boleh lawan lah. Hebat-hebat sangat tu ayat yang mengederah dia. Maka wajarlah ia dilemparkan ke dalam api neraka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin khardalin min kibriya. Ataupun dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dan tiada memasuki syurga seseorang yang dalam hatinya sebesar biji sawi daripada perasaan membesarkan diri. Kalau ada perasaan tersebut, itu menjadi penghalang untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merendah diri kelakuan yang dipuji, itulah yang dipuji. Dan seperti mana membesarkan diri itu suatu kelakuan yang dicela, demikian pula sebaliknya merendahkan diri itu suatu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Karena sabda Nabi SAW, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a 'adun lillah illa rafa'u Allah. Ataupun disebut man tawadha'a lillah rafa'ah. Maksudnya Allah tiada menambah pada seseorang hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan kemuliaannya. Payah nak maaf orang lain nak. Tapi orang tu mempunyai sifat yang mulia, ada rahim, kasih sayang, ada sifat memaaf antara satu sama lain. Dan tiada seorang yang merendah diri kerana Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala meninggikannya. Tak pernah orang merendah diri, Allah Ta'ala rendahkan dia. Tak. Perhatilah dalam sejarah kehidupan manusia. Matinya orang pakat nak pi, orang pakat nak ziarah, orang pakat nak lihat mayat dia, orang pakat nak sembahyang kepada dia. Tu kerja siapa tu? Kerja Allah Subhanahu wa taala. Pasal hidup dia ni rendah diri. Dia tak besar diri pun. Kira besar tak besar ni sampai orang tak kenal kata dia tu siapa. Bagusnya. Biasa ya, biasa-biasa aja. Kan? Ni dak ni, lebih bubuk daripada camca, ataupun lebih camca daripada bubuk. Boh pilah kat mana pun. Kan? Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-libas tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yughayyirahu min ayyi hulil al-iman imani sya'a yalbasuha. Maksudnya siapa yang meninggalkan
pemakaian pakaian yang elok kerana merendah diri bagi Allah pada ketika ia mampu atasnya. Sebab tu kita tengok yang dulu ni orang dok takut sultan dok nak puji dia, nak abang kata dia hebat, makan belahak supaya sultan nampak dia tu tak ada apa. Kan? Nescaya Allah Ta'ala menyeru kepadanya pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk hingga ia diberi pilih daripada mana khullah, pakaian adalah khullah, iman yang hendak dipakaikannya. Mana tak rugi pun. Nilai rugi tak rugi ni pada mata masyarakat, pada mata iblis. Hang rugi tak akal lah, hang nak pergi duduk rendah diri dengan dia. Apalah, hang bukan salah pun, yang salah dia. Pakai tak pi. Ianya hendaklah dinilai di sisi agama. Itulah apa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendahnya diri baginda, seperti mana riwayat yang menyebut seorang wanita datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni berhajat kepadamu ya Rasulullah. Hajat Nabi Umar. Nabi tak jawab lagi tu. Ijlisi ma syi'ti fi ayyi tariqil Madinah syi'ti. Ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlisu ilaik. Hang duduklah tak mana-mana jalan di Madinah ni, aku akan pergi kat hang. Pilihlah tak mana jalan. Sebab Nabi nak sebut situ, dia tak kisah. Dia pergi kat perempuan tu. Nak tunggu tak mana aku pergi kat hang. Satu. Yang kedua, nak beritahu kepada kita tentang hukum hakam lah. Sebab yang bukan mahram kita tu kan, tu nak abang tu. Rendahnya diri, sifat tawaduk yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Taala dah garanti kepada baginda itu syurganya. Kan? Inilah yang perlu kita faham. Wallahu a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نتعضى بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الله فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.